Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa sebelum subuh juga sebelum solat subuh. Still. Masih lagi insya-Allah. Doa sebelum solat subuh. Kitab Bidayatul Hidayah. Terima kasih kepada yang baru join, yang dah lama join, yang bakal join. Wish saya siap. Okey. Terus. Ya. Alright. Okey. Dah sedia? Okey. Sedia. Okey, insya-Allah macam biasa kita akan mulakan dahulu program kita Diary 24/7 ini dengan kita baca dulu niat menuntut ilmu yang disampaikan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dan sahabat-sahabat di Facebook mohon untuk komen ya, sama ada suara clear, gambar clear ataupun tidak, supaya kita dapat meneruskan lagi program kita insya-Allah pada hari ini. Jadi kita mulakan dulu dengan baca niat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbihi wa thawabih. Aku niat belajar dan mengajar, mengingat dan memperingatkan, memberi manfaat dan mencari manfaat, faedah, anjurkan untuk berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, mengajak kepada hidayah, menunjukkan kepada kebaikan dengan ikhlas dan mengharap redha Allah, kedekatannya serta pahala darinya. Okey, alhamdulillah. Itulah dia niat-niat kita bila kita menuntut ilmu. Dan macam kita biasa sebutkan juga, tambahan sedikit, iaitu kita berniat untuk memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bulan Zulkaidah ni kita sedang muliakan bulan yang Allah Taala muliakan. Okey, jadi insya-Allah dengan doa yang kita baca pada semalam, kita refresh sikit Ija, yang kita baca semalam, apa doa-doa yang kita minta pada Allah Ta'ala? Okey, yang kita minta 18-19, okey, yang ni dia. So, daripada nombor 19 kita minta kesabaran untuk menerima keputusan Allah. Dan keuntungan ketika bertemu denganmu, dan mohon juga mendapat kedudukan para syuhada dan kehidupan orang-orang yang bahagia
dan mohon kemenangan terhadap segala musuh-musuh dan mohon supaya dikumpulkan bersama dengan para anbiya pada hari kiamat nanti. Okey. Okey, ada orang tanya mana saya boleh dapatkan buku doa tersebut. Korang boleh pergi ke Telegram The Helmis, THE The Helmis. So kat dalam tu dah ada dokumen untuk buku Kitab Bidayatul Hidayah. Kalau nak beli buku ni boleh pergi dekat Shopee. Tak, ada orang tanya kenapa tak jawab. Apa soalan dia sebenarnya? Kat mana beli buku? Itulah, ada soalan jawapan dia. Okey. Okey. Harap semua dapat Sabar. jawapannya, ya. Bagus. Semangat. Nak belajar ni. InsyaAllah. Bagus. Okey, lepas tu doa yang berikutnya. Yang bawah ni lebih kepada pengakuan hamba. Yang kat bawah ni lebih kepada macam aku mempersembahkan hajat walaupun lemah pemikiranku dan kurang amalanku. Jadi aku sangat berharap pada limpahan rahmatmu, maka kerana itu aku minta kepadamu wahai Tuhan yang memutuskan segala perkara dan yang menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dada. So apa-apa sajalah kita punya permasalahan, kadang kita tak tahu kan, so kita boleh sangat baguslah baca doa ini. Dan ya Allah, seperti mana engkau pisahkan di antara segala lautan, maka engkau pisahkanlah aku dari siksaan neraka. Kita minta untuk hindar daripada siksa neraka dan dari siksaan kubur dan dari teriakan penyesalan. Okey. So minta selamat daripada azab kubur, minta selamat daripada azab akhirat. Okey. Lagi lepas daripada tu okey, doa yang kita kata complete tu kan. Apa sahaja yang Allah ada bagi kebaikan pada hamba dia ataupun janji untuk bagi kepada satu orang daripada hambanya, maka aku nak. Kan? Walaupun aku tak tahu tapi aku nak benda tu. Jadi itu antara doa yang kita kata complete sangat-sangat sebenarnya. Dan apa saja kebaikan yang Allah bagi kepada hambanya ataupun dah janji nak bagi kepada hamba dia, yang itu aku nak ya Allah. Gitu. Okey, lepas tu doa yang berikutnya adalah Allahumma ja'alna hadina muhtadin. Ya Allah, jadikan aku di kalangan orang yang hadin. Start ke ni? Saya tengok macam okey je. Okey je. Ijaz punya kot. Setelah saya tengok di Facebook, okey, clear. Maknanya dia orang dia stream ke Facebook tu clear. Hanya line saya okey lah maknanya. Okey, sekarang dia clear. Okey, sekarang ni dah tak. Okey. Jadi dia kata suara ustaz tenggelam timbul. Tadi, sekarang dah okey. Okey, tenggelam timbul. Macam tu. Okey. Alright. Okey, jadi kita sebutkan tadi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah maj'alna hadina muhtadin, jadikan aku di kalangan yang mendapat hidayah dan yang memberi hidayah, bukan sesat lagi menyesatkan kan. Kemudiannya bergaduh dengan musuh Allah, tapi wa ta'ala. Okey, kita terus pergi kepada doa yang baru insya-Allah pada malam ni. Malam ni doa yang baru insya-Allah kita akan baca adalah perenggan yang baru lah kiranya kan. Allahumma dzal habli syadid. Betul. Hadza doa alaikal ijabah tu sudah. Lepas tu bukan perenggan baru kot. Bawah sikit daripada yang tadi. Syadid. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sampai wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim yang tadi tu. Kat situ. Sekejap Okey. Yang ni. Kat situ. Ya. So daripada sinilah. Jadi kita mula malam ni dengan as'alukal amna yaumal Allahumma ya dzal habli syadid. Okey. Allahumma ya dzal habli syadid wal amri rasyid, as'alukal amna yaumal wa'id wal jannata
yaumal khulud ma'al muqarrabin syuhud ar-ruk'is sujud al-mufina laka bil uhud innaka rahimun wadud wa innaka ataupun wa anta taf'alu ma turid. Okey. So yang ni agak kalau kita perhatikan kan, permintaan kita kali ni adalah kita minta ya Allah yang memiliki ikatan yang paling kukuh, maksudnya agama kan, agama yang kukuh, kemudiannya wal amri rasyid, dan juga perintah yang bijak, yang sempurna, yang tepat. Kemudiannya apa dia? As'aluka, aku mohon pada engkau. Al-amna, al-amn maksudnya keamanan. Minta keamanan. Bila? Yaumal wa'id, pada hari yang dijanjikan, maknanya hari pembalasan, hari kiamat nantilah. Hari kiamat nanti, waktu hari yang terlampau terlampau teruk sangat suasana dia, kita minta Allah Ta'ala bagi kita keamanan. Kemudiannya doa berikutnya, minta yang berikutnya wal jannata yaumal khulud, dan syurga pada hari yang kekal. Sebab syurga ni kan dia sifatnya kekal selama-lamanya. So pada hari yang kekal tu aku minta syurga ya Allah. Lepas tu ma'al muqarrabin syuhud, bersama dengan orang yang dekat dan orang yang menyaksikan. Maknanya kita nak bersama-sama dengan orang yang baik lah kan. Ya Allah, yalah aku ni banyak problem, banyak kesalahan, banyak apa dosa, silap dan salah, tapi aku nak bersama dengan mereka yang baik. Lagi orang-orang yang ar-ruk'is sujud, yang banyak rukuk, banyak sujud, banyak orang yang banyak solat lah. Banyak rukuk, banyak sujud tu orang yang banyak solat. Kita mungkin tak banyak rukuk kita tak banyak sujud kan, kita ni malas lagi. Tapi kita nak supaya kita bersama dengan mereka yang rajin tu. Ar-ruk'is sujud al-mufina laka bil uhud, yang menunaikan janji kepada engkau. Kita selalu mungkin janji pada Allah. Jadi kita nak bersama dengan orang yang tunaikan janji pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita pun sebut innaka rahimun wadud wa innaka taf'alu ma turid. Engkau lah Tuhan yang maha mengasihani, yang maha penyayang. Engkau buat apa yang engkau kehendaki kan? Dan wa innaka taf'alu ma turid. Okey, habis. Lepas daripada tu dia minta syurga, maknanya jis kepada apa yang kita sebutkan tadi adalah kita nakkan syurga kan, nak keamanan pada hari kiamat dan juga syurga. Itu dua benda yang kita minta sebenarnya dalam doa yang tadi. Cumanya disebutkan sekali dengan sifat-sifat orang yang berada dalam syurga tu, supaya satu kita pun nak jadi macam tu kan, kita nak jadi macam tu. Yang keduanya kita nak bersama dengan mereka. Kita rasa dalam hati kita ni, kalau tiap kali kita baca doa ni dengan kefahaman, kita akan rasa aku nak bersama dengan mereka, aku sayang mereka, orang yang rajin solat, orang yang menunaikan janji pada Allah kan. Orang macam ni aku nak. Aku nak jadi macam dia orang dan aku nak bersama dengan dia orang. Okey. Seterusnya, yang berikutnya ni adalah tasbih-tasbih kita kepada Allah, menyucikan Allah Ta'ala. Macam kita sebutkan, doa ni dia punya komponen dia biasanya adalah kita memuji-muji Allah dan juga merasai diri itu sebagai hamba, kebergantungan kepada Allah. So memuji-muji Allah ni dia sentiasa kena diselang-selikan, kena tambah, kena letakkan sekali. Jangan kita hanya minta tapi langsung tak ada puji-pujian kepada Allah. Kalau kita berdoa pun mula biasa doa alhamdulillahirabbil alamin, itu kan puji-pujian kepada Allah. Memang begitu sifat dia, supaya kita lagi rasa kita ni hamba. Subhana man ta'attafa bil izzi wa qala bih. Kan? Maha suci Tuhan yang bersifat dengan kemuliaan dan berkata-kata dengannya, maknanya dengan kemuliaan. Dan Allah Ta'ala bersifat dengan kemuliaan dan berkata-kata dengan kemuliaan. Okey, kemudiannya ataupun biasa juga digunakan perkataan waqala bih, itu maksudnya menguasai semua yang mulia. Maksudnya Allah Ta'ala ni, kalau ada orang yang mulia dekat dunia ni, Allah yang menguasai segala-gala kemuliaan itu. Okey, lagi subhana man la yanbaghi tasbih illa lah. Maha suci Tuhan
yang tidak layak tasbih kecuali padanya. Maknanya kita ni tasbih ni hanya pada Allah je. Kita tak boleh nak sucikan manusia pun. Tasbih ni kan maha suci, termasuk tasbih. Kita memuji Allah, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu tasbih kan. So maha suci ni Allah je. Mana ada manusia yang maha suci? Manusia semuanya ada kekurangan, ada kelemahan. Yang suci, yang tak ada langsung sikit pun silap dan kekurangan adalah Allah Ta'ala. So, kita sebut maha suci yang memang tak ada siapa yang layak untuk kita menyucikan kecuali dia. Man la yang bagi tasbih illalah. Subhana zil fadli wan ni'am. Maha suci Tuhan yang memiliki keutamaan, kelebihan, kekuasaan, wan ni'am, dan juga nikmat-nikmat, pemurah maknanya. Bagi nikmat macam-macam. Macam-macam Allah Ta'ala bagi nikmat. Lepas tu, subhana allazi ahsa kulla syai'in bi'ilmih. Maha suci Tuhan yang meliputi semua perkara dengan ilmunya. Dia dalam terjemahan kat situ sebut menghinggakan kan. Menghinggakan maksudnya meliputi, menguasai. Maknanya Allah Ta'ala tahu semua. Tak ada satu benda pun yang Allah Ta'ala tak tahu. Semua meliputi semua perkara dengan ilmu Allah Ta'ala. Jadi kita ni, kita baik ke, kita jahat ke, kita buat apa pun yang dalam hati kita ke, yang di luar ke, yang kita dah buat ke, yang tengah buat ke, yang akan buat ke, semuanya Allah Ta'ala tahu. Jadi maha suci Tuhan yang meliputi segala perkara ilmunya. Dan kita kan kalau kita buat satu perkara yang orang tak tahu, orang yang tidak ada ilmu, mungkin nampak macam perkara tu tak betul. Tapi orang yang berilmu, dia tahu benda tu betul. Itu biasa kadang-kadang. Contohnya macam kita sebagai bapa, sebagai mak dengan seorang anak. Bapa cakap, okey dah maghrib mesti berhenti. Sebelum maghrib mesti berhenti main, mandi, siap untuk solat maghrib. Anak tu, dia tak tahu apa sebab bapa dia cakap macam tu. Kan? Jadi anak ni kadang-kadang dia rebel juga, dia lawan juga. Dia lawan sebab dia tak tahu sebenarnya. Dia tak tahu itu yang terbaik untuk dia. Dia rasa apa abah ni ngongkong je kerja. Orang nak main pun susah. Bukannya orang buat salah pun, bukannya orang buat benda jahat. Main kot. Kan? Tengah main game kot. Bukannya buat apa pun. Jadi dia rasa macam perintah tu, benda yang dibuat oleh ayah tu salah. Sebab dia tak tahu. Dia tidak berilmu. Tapi orang yang berilmu, dia tahu kata benda tu betul. Yang tidak berilmu mungkin nampak benda tu salah. Itu normal. Okay, so sekarang ni, itu baru kita manusia sama manusia. Cuba kita bayangkan, kita sebut maha suci Allah yang meliputi segala perkara ilmunya. Waktu tu kita tak akan rasa nak bantah, nak bentak, nak marah, tak puas hati dengan ketentuan Allah. Sebab kita tahu, Allah Ta'ala tahu. Allah knows best kan orang kata. Allah tahu. Allah yang tahu paling baik sekali. Sebab Allah dah tahu kan. Jadi kita ni biasa, kita sebut maha suci ni sebenarnya dia memujuk diri kita juga. Sebab kadang-kadang kita rasa macam, Allah kenapa je ni? Apa salah aku kena jadi? Macam-macamnya ujian aku kena. Kenapa bertimpa-timpa ujian Allah Ta'ala timpa pada aku? Rasa macam pas satu. Kan? Dah apa namanya ni, IC hilang, lesen pula hilang. Kad bank pula hilang. Okay. Kesian. Okay. Jadi contoh. Jadi lepas satu kita rasa kan. Tapi kan Allah tahu yang terbaik. So kita kata bila kita sebut maha suci Allah tu, sebenarnya dia akan pujuk diri kita sendiri. Allah Ta'ala takkan tersilap. Maha suci Allah. Allah suci daripada segala kesilapan. Walaupun contoh kan kita ialah ada kekilapan kita sendiri kan. Contoh orang tu kata jangan buat, lepas tu kita pergi juga buat. Tak kisahlah treatment ke ataupun pergi ke satu tempat ke dan sebagainya. Dia cakap dah jangan and then mudarat berlaku. So adakah total salah kita ataupun memang Allah izinkan, memang benda tu Allah nak benda tu berlaku, memang nak suruh kita silap macam mana? Kalau Allah Ta'ala tak izinkan benda tu berlaku, memang benda tu tak akan berlaku. Tapi kita silap kita tu jangan kita salahkan Allah Ta'ala pula. Yang kita tak ada macam mana Allah dah izinkan. Jadi kita tetap bersalah. Sebab kita diberi pilihan untuk buat. Jadi kita dah diberi pilihan. Allah Ta'ala berarti kita buat.
Dan Allah Ta'ala tahu dah yang kita akan pilih benda tu sebenarnya. Ya? Jadi memang Allah Ta'ala izinkan. Dan Allah izinkan kenapa? Ada sebab. Kenapa kita buat silap? Salah satu kita buat silap supaya kita sedar yang kita ni tak perfect. Bila kita buat silap, kita akan banyak bertaubat pada Allah. Kalau silap tu melibatkan dosa. Contohnya kan. Jadi tak adalah kita ni berlagak, sombong dan sebagainya. Kan Fir'aun salah satu sebab yang dia sombong sangat. Sebab Fir'aun ni tak sakit-sakit kan. Orang katalah dia tunjuk pada orang dia tak sakit kan. Itu dia sombong sangat kan. Jadi ada kadang-kadang kita ni buat silap sebab nak ajar diri kita. Satu cara untuk mendidik hati kita. Mungkin hati kita ni keras, degil dan sebagainya. Orang kata jangan monyet, jangan kan dalam kartun yang lama-lama tu kan. Okey. Aku dah kata jangan. Okey, dia tetap nak ambil juga lada tu, cili tu. Senengap juga. Lepas tu dah lari dia ke pedasan. Okey. Kan aku dah bilang jangan. Okey, jadi at least belajar daripada kesilapan tu pun penting sebenarnya dalam proses hidup kita. Daripada budak kecil kan, daripada sekecil-kecilnya dah belajar daripada kesilapan. Budak dia guling atas katil jatuh. Wow, nangis dia sakit. Nanti besok dia guling lagi dia lupa. Dia guling jatuh lagi sakit. Tapi lama-lama dia tak buat dah sebab dia tahu jatuh katil ni sakit rupanya. Kalau bapak dia ceramah dekat dia tak faham. Janganlah kamu menggulingkan diri kamu kerana jatuh itu sangat sakit. Maknanya dia faham kan? Jadi dia perlu belajar daripada kesilapan dia sendiri. Sama macam kita. Kadang-kadang kita buat silap, kita buat salah. Jadi itu sebab kita kata Allah Ta'ala ni tak ada yang tersilap pada perancangan Allah Ta'ala. Semuanya perfect apa yang Allah Ta'ala buat. Walaupun kita silap pun tak ada yang silap pada Allah Ta'ala. Perancangan Allah SWT. Okey. Seterusnya. Okey, doa berikutnya kan. Kita nak habiskan doa kita ni pada hari ni. Allahumma ja'alli nuran fi qalbi. Okey, minta cahaya. Ini minta nur minta cahaya. Allahumma ja'alli nuran fi qalbi. Ya Allah. Kenapa? Kenapa? Doa Ustaz Ilyas punya lagu. Macam mana dia ada memang doa ni daripada hadis sebenarnya. Patutlah. Okey. Okay. Tapi tak ingat ada melodi dia. Dah jumpa dah dia punya sumber Okey. So yang ni memang kita baca pada setiap setiap pagi sebenarnya. Setiap pagi sepatutnya kita baca doa ni. Allahumma ja'alli nuran fi qalbi. Ya Allah, jadikan untukku cahaya di dalam hatiku. Jadikan untukku tu, untuk aku. Cahaya tu untuk aku. Maknanya kebaikan untuk aku juga. Ya? Cahaya dalam hatiku. Wa nuran fi qabri. Cahaya di dalam kuburku. Wa nuran fi sam'i. Cahaya pada pendengaranku. Wa nuran fi basari. Cahaya pada penglihatanku. Wa nuran fi sya'ri. Cahaya pada rambutku ataupun bulu. Wa nuran fi bashari. Pada kulitku. Wa nuran fi lahmi. Pada dagingku. Fi dami. Pada darahku. Wa nuran fi izami. Pada tulangku. Wa nuran min baini yadai. Dan cahaya daripada arah depanku. Wa nuran min khalfi. Daripada arah belakangku. Wa nuran an yamini. Cahaya dari kananku. Wa nuran an shimali. Kiriku. Wa nuran min fauqi. Atasku. Wa nuran min tahti. Daripada bawahku. Allahumma zidni nura. Tambahkan lagi padaku cahaya. Dah semua sekali tu cahaya, tambah lagi minta. Itu yang kita kata tamak pada Allah Ta'ala tak apa kita sebut tadi kan. Jadi dah complete dah tu kalau nak ikutkan kan. Segala macam dengan tulang, dengan darah, dengan kulit, semua sekali kita dah sebut. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah semua dah. Sekali, Allahumma zidni nura. Ya Allah, tambahkan bagiku cahaya. Okey. Lagi, wa'atini nura. Dan kurniakan aku cahaya. A'zama nur, sebesar-besar cahaya. Waj'alli nura, dan jadikan bagiku cahaya birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai yang maha pengasih daripada segala yang mengasihi. Ustaz tadi Ustaz cakap macam kita boleh tamak pada Allah, tapi ada juga kan kita pernah dengar macam ya Allah aku malu nak minta padamu ya Allah,
Itu macam mana pula? Macam lepas tu dia tak pernah dengar kan Ustaz? Ya, Yang macam macam kita dia sebut tak minta macam macam syair Imam Syafi'i tu pun macam juga kan. Apa yang ilahi lastu lil firdausi ahla tu. Kan, wahai Tuhan, Tuhanku. apa Aku tak layak masuk aku tak syurgamu. layak masuk ke syurgamu. Tapi Namun tak upaya tak upaya, menghadapi namun tak upaya siksa menghadapi api nerakamu. siksa nerakamu. Mm-mm. Kalau kita tengok kat situ kan macam tak nak tamak pula. Tapi doa tu kita kena sambung, habiskan dulu. Lepas tu Mm-mm. fahabli taubah. Kurniakan Terima kepada aku taubatku. taubah. Kemudiannya fahabli taubatan waghfir li dzunubi. Ampunkan dosa-dosaku. Kerana sesungguhnya Sesungguhnya tiada yang boleh mengampunkan dosa kecuali engkau. kecuali So engkau. dekat situ walaupun bahasanya pada permulaan itu menunjukkan kelemahan diri, kefakiran diri, tapi minta taubat dan minta ampunkan semua dosa. Dan bila dah Allah Ta'ala terima taubat kita dan Allah ampunkan dosa kita, akhirnya syurga juga mudah-mudahan kita dapat. Cuma bahasa tu dia bahasa sastra. Bukan bermakna dia tak minta pada Allah. Bukan, ya Allah, aku tak nak minta apa-apa pun pada engkau, ya Allah. Minta sebenarnya. Tapi ada satu yang kita minta. Kadang-kadang dia kata, aku minta satu je, ya Allah, iaitu rahmatmu, ya Allah. Kasih sayangmu, ya Allah. Itu je aku nak, ya Allah. Tapi sebenarnya itu besar. Maksud kat situ apa? Kasih sayang kat dunia, kasih sayang kat akhirat, kasih sayang waktu ditimbang, kasih sayang waktu melintasi titian sirat, kasih sayang waktu kita masuk ke dalam syurga. So, besar juga sebenarnya itu. Tamak juga sebenarnya. Kan? Kita perlukan juga, kita harapkan sebesar-besarnya daripada Allah Ta'ala. Jadi, dia tetap tak ada masalah untuk kita tamak pada Allah Ta'ala. Okey. Alright. Seterusnya. Kalau kita sebutkan juga, sebut pasal cahaya tadi tu, maksud cahaya ni Ada orang cakap muka Ustaz bercahaya. cahaya skrin komputer. Okey. Saya menumpang cahaya skrin komputer. Jadi yang kita maksudkan dengan bercahayanya sesuatu tu, maksudnya apa sebenarnya? Okey, maknanya semua yang kita buat pada anggota badan kita ni, semuanya adalah sesuatu yang terpandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kita kata kita nak cahaya pada telinga kita, pada pandangan mata kita. Maksudnya telinga kita dengar benda yang baik. Telinga kita itu maksud cahaya. Bukan cahaya tu maksudnya keluar torchlight kat telinga kita. Itu kita tak nak. Kan? Tapi maksud cahaya dekat situ, telinga kita dapat dengar benda-benda yang baik. Kan sebab dalam Quran pun Allah Ta'ala sebutkan tentang cahaya ni sifat yang mulia. Kegelapan adalah sifat yang buruk. Kan Allah mengeluarkan orang beriman itu daripada kegelapan kepada cahaya. Jadi maknanya bila kita sekarang ni telinga, maksudnya cahaya pada telinga kita dengar benda-benda yang baik. Kita tak suka dengar orang mengumpat dan sebagainya contohnya. Mata kita tengok benda-benda yang baik, tak suka tengok benda yang haram. Itu maksudnya bercahaya pada pandangan mata kita. Dan seluruh tubuh badan kita bercahaya, maksudnya seluruh tubuh badan kita juga buat benda-benda yang Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala suka. Itu maksud cahaya. Jangan kita bayangkan cahaya hanya secara literal ataupun secara fizikal. Cahaya tu kan, muka bercahaya. Nanti kan kita nampak macam muka bercahaya, macam malam ni saya lah. Nampak bercahaya ni, betul. Memang nampak bercahaya pun. Tapi senanglah, duduk je lah depan skrin. So duduk depan skrin ni memang berpantul-pantul semua cahaya ni. Jadi bukan itu yang kita nak sebenarnya. Ini senang sangat duduk depan skrin je. Tutup skrin gelap lah balik. Itu bukan cahaya yang kita nak. Kita nak cahaya yang sebenar-benarnya adalah maknanya kita buat semua benda tu yang Allah Ta'ala redha. Kan? Okey. Selesai doa pada waktu pagi. Doa sebelum subuh. Kan? Doa fajar kita panggil juga. Panjang tiga kali kan kita punya. Tiga kali. Tiga live. Betul, tiga kali live. Kita bincang tentang doa-doa yang kita baca sebelum solat subuh. Jadi maknanya kan, kalau kita dah standby untuk solat subuh, waktu azan subuh, tak ada alasan untuk kita tak ada doa sebenarnya antara waktu
waktu nak tunggu qamat tu. Nak tunggu orang siap kan. Jangan cakap, entahlah tak tahu dah buat apa. Buka TV lah. Dia buka TV pukul 6 pagi buat apa? Kalau orang bangun selepas azan, maknanya bukan sebelum azan. Boleh jugalah. Maknanya dia Boleh. Boleh. Tapi janganlah bangun lagi 5 minit nak habis subuh. Pergi baca doa ni dulu. Kan. Habis baca doa naik matahari dah. Syuruk dah. Janganlah gitu. Sembahyang dah subuh. Tapi kalau contohlah kata azan 5.54 sekarang subuh kan, kita bangun pukul 6 suku contohnya. Masih sempat lagi. Bangun sembahyang subuh, ambil sembahyang sunat, qabliyah, baca doa ni sekejap. Lepas baca doa ni sembahyang dah subuh. Sempat lagi. Total Ijaz baca berapa minit je kata? Lebih kurang? Kalau tambahan yang terbaru tak tahulah. Yang ni dalam yang 18 doa 3 minit, tambah lagi doa 2 semalam tu maybe kalau nak menghayati 5 minit. 5 minit kan. 5 minit Lebih kurang 5 minit. So 5 minit sebenarnya tak lama pun, 5 minit je. Campur dengan sembahyang sunat qabliyah, katalah sembahyang sunat tu 3 minit contohnya. So baru 8 minit. Jadi kalau kita bangun pukul 6 suku pun, by 6.30 mungkin kita dah sembahyang subuh dah. Dah boleh start sembahyang subuh. Jadi maknanya sempat untuk kita baca dulu. Okay. Alright. Itu doa-doa yang, ataupun kalau nak baca doa-doa yang lain pun boleh. Bukan kita kata wajib baca doa ni, tapi ini adalah cadangan yang cukup sempurna. Cukup sempurna. Dia complete sebenarnya doa-doa tu. Dia memang kalau kita reka sendiri mungkin kita tak dapat doa macam ni. Kalau kita reka sendiri, kita fikir tak apalah, aku nak doa apa yang aku nak ni. Tapi apa yang nak minta lah, tak tahu. Minta apa yang dah diajar oleh Nabi SAW. Okey, terus. Minta yang duniawi yang tu je lah. Yang akhirat pun ya Allah masuk syurga, mati, husnul khatimah. Yang simple-simple lah. Macam ni tak terfikir pula kan. Yang duniawi pun sebenarnya kita tak terjangkau juga sebenarnya apa yang kita nak minta tau. Kan? Sebab yang kita tahu je kita boleh minta. Yang kita tahu je kita boleh minta. Kalau duniawi pun, yang kita tahu je kita boleh minta. Yang kita tak tahu, kita tak boleh minta. Jadi, lebih baik kita ambil apa yang diajar oleh Nabi SAW. So memang itu memang dah cukup lengkap dah semuanya. Tadi saya tengok iklan kereta. Kebetulan dia keluar iklan dekat, ni bukan saya cari. Kebetulan keluar iklan dekat Instagram saya. So, tengok kan, apa kereta tu. So kata, ya Allah, ada rupanya kereta macam ni. Contoh je kan. Jadi, katalah, bestnya. Macam ni dalam dia. Macam ni dia buat ni kan. Benda duniawi kan. Padahal kita rasa macam kereta ni, rata-rata kita dah nampak dah tengok dah. Tapi bila kita tengok iklan tu, maksudnya kita baru tahu. Okay, katakanlah sebelum ni saya tak tahu. Takkan saya nak minta benda tu? Sebab saya tak tahu. Takkan saya nak minta sebab tak tahu. Sekarang dah tahu boleh minta. Tapi tak guna juga minta sebenarnya. Sebab apa? Mungkin ada yang lebih baik lagi daripada tu yang saya tak tahu. Rugilah kalau saya minta yang tu je. Mungkin saya boleh dapat lebih lagi daripada tu katanya. Jadi baik minta apa yang kita sebutkan tadi kan. Contohnya tadi apa dia? Ya Allah, aku ni lemah, amalan aku sikit, tapi ya Allah, apa sahaja yang kau ada bagi kepada hamba kau ataupun kau dah janjikan kepada hamba-hamba kau, ya Allah, aku nak benda tu ya Allah. Aku minta sangat-sangat pada kau ya Allah benda tu. Kan lebih komplit sebenarnya daripada yang kita tahu je kita minta. Okey. Seterusnya ada yang tanya kalau tak hafal boleh rujuk kitab lah ya? Memanglah. Rujuk. Kena rujuk lah. Kalau nak hafal satu kali terus hafal memang tak dapat nak hafal lagi kan. Lagipun ni bukan masuk toilet pun. So memang boleh pegang dekat tikas sejadah tu baca. Okay. So tak payah Betul. Bukan masuk toilet sebelum, pun. Okay. Sebab sebelum ni discussion kita memang pasal toilet. Jadi tu macam ni nak kena hafal, ni tak apa ni macam tu. Betul. Dan Pasal tu kan, contoh doa wuduk apa kan. Betul lah. Takkan nak buat kitab masuk toilet pula. Okay, itu yang kenapa memang betul kawan ni ada mesej juga. Nak kena hafal ke? Dia cakap macam tu. Sebenarnya tak apa, tak payah hafal. Memang ada terconfuse lah sebab sepanjang perjalanan kitab kita ni ada yang mungkin orang tengok separuh-separuh. Mungkin ada sempat. So waktu tu nampak macam kena hafal. So tiba-tiba ni dah topik lain. So diorang terconfuse. Betul. Okey.
Ada yang tanya Ustaz, macam mana yang orang cakap kalau Allah dah tahu apa isi hati, kenapa kita perlu minta? Good question. Kan? Allah dah tahu kan? Tak payahlah minta. Okey. Sebenarnya konsep dia macam inilah. Kita minta kerana kita ni hamba. Kehambaan. Menunjukkan sikap seorang hamba. Hamba memang dia meminta. Kan? Allah suka kita menunjukkan kehambaan kita. So seorang hamba memang perlu minta dan minta dan minta. Selain daripada tu, minta tu sendiri adalah ibadah. Ibadah. Kita dapat pahala bila kita minta pada Allah. Yang baik Kita minta Allah kat Ta'ala. manusia orang tak suka. Manusia kalau dia minta kan dia menyampah kan. Tapi Allah lagi minta lagi suka. Lagi suka. Bagi pahala pula kita minta kan. Jadi kita minta tu kerana kita nak rapat dengan Allah Ta'ala. Dan Allah suruh kita minta. Maka kita pun minta. Okey lah. Kalau manusia pun sebenarnya kadang-kadang walaupun kita tahu ada orang tu dia nak sesuatu, kadang-kadang kita tunggu juga dia minta baru kita bagi. Kadang-kadang macam tu. Sebab mungkin kita nak, contohlah katalah seorang bapa dengan seorang anak. Dia tunggu anak dia minta. Dia tahu anak dia nak. Tapi dia tunggu bila dia nak minta kan. So anak tu kita panggil apa, dia macam jeling kan. Dia nak, dia tu ngending kan. Orang kata ngending. Dia nak. Tapi dia tak cakap. Kadang-kadang bapak tu dia tunggu lagi. Bila dia nak cakap dia nak. Tunggu. Dah sekali abah nak sikit boleh. Contoh kan. Baru kita bagi. Kadang-kadang sebab apa? Sebab kita nak latih dia. Kita nak latih dia untuk bagi tahu apa yang dia nak. Jangan tutup mulut, jangan diam sangat. Contohnya. Ataupun kadang-kadang kita nak tengok sejauh mana yang dia betul-betul nak. Kalau dia betul-betul nak, dia akan sebut. Jadi macam kita ni, dengan Allah Ta'ala, Allah tahu. Tapi kita kalau betul-betul nak, kita akan luahkan pada Allah. Kita akan sebut pada Allah. Bukan hanya sekadar dalam hati je. Memang kita akan doa betul-betul pada Allah Ta'ala. Baik, ada dari tadi kita acknowledge lah Shopee apa katanya daripada awal. Dia tanya bila boleh buka soalan, kenapa tak jawab, dah sejam tunggu dan sebagainya. Okay, sekarang ni dah boleh tanya soalan ya. Ada satu soalan daripada Wani Wahab, tolong tanya, kalau bangun 3 pagi untuk solat sunat, lepas tu tidur balik sehingga azan subuh, boleh ke? Boleh tidur balik sampai azan subuh dia kata tadi kan? Sampai azan 3 pagi, maknanya dia bangun 3 pagi tahajud. Dan memang itu salah satu caranya pun sebenarnya. Salah satu daripada cara yang sunnah. Tidur sebentar. Sebelum subuh tu tidur sebentar. Tapi jangan tidur sampai terlajak lah. Itu je lah. Dia bahaya. Kan? Dia bahaya tidur macam tu. Dia tak sebentar, dia berbentar-bentar kan. Jadi dia jadi susah nak bangun pula kadang-kadang. So jaga-jagalah. Tapi memang sebenarnya memang sunnah untuk tidur seketika. Cuma tidur yang seketika tu eloknya janganlah tidur di tempat yang terlalu empuk. Jadi contohnya tidur atas jadah. Jadi tak apalah. Jadi kita senang nak bangun. Kita dah set jam, tidur atas jadah je. Jadi senang sikit bangun. Dapat sunnah insya-Allah. Sebab Nabi SAW pun biasa buat. Thank you. Welcome. Okay, kalau kita solat sunat selepas isyak, maknanya solat sunat ba'diyah, dan kita niatkan sekali gabung dengan solat sunat witir 2 rakaat. Dan then lepas selesai kita bangun untuk 1 rakaat je tambahan untuk witir. Maknanya solat sunat qabliyah dan juga witir, tapi 1 solat je gabung niat. Boleh. Tapi jangan amalkan lah, tapi kadang-kadang macam kelang kabut kan. Betul. So, yang terbaik adalah diasingkan. Yang terbaik kita asingkan. Okey. Ustaz, bagaimana kaifiat solat sunat sebelum Zuhur? Sama juga dia nak tanya. Yang dibina dekat syurga tu, rumah ke banglo? Apa solat-solat sunat yang 12 solat sunat tu? Okey. Yang ni kita pernah bincangkan juga hari tu. Kita jawab dulu soalan macam mana kaifiat solat sunat sebelum Zuhur tu. Nanti kita akan bincang sebenarnya, nanti kita akan sampai tajuk waktu Zuhur. Sekarang ni masih bincang waktu subuh. Tapi waktu Zuhur tu, kalau nak sembahyang sunat sebelum Zuhur, lepas azan Zuhur baru kita sembahyang sunat. Dan sembahyang sunat itu boleh dibuat 4 rakaat. Kita buat 2 dan 2. 2 rakaat, lepas tu 2 rakaat.
Dan 2 rakaat yang pertama tu itu adalah solat sunat yang muakkad, yang sangat-sangat dituntut. Yang lagi 2 tu adalah solat sunat yang biasalah. Solat sunat yang biasa. Okey. Lepas tu kita kata 10 rakaat. 10 rakaat yang dipanggil sebagai solat sunat muakkad. Ada 5 solat semuanya sekali, iaitu 2 rakaat sebelum subuh. Maknanya sebelum sembahyang subuh, bukan sebelum azan subuh. Maksudnya kalau kita kata sebelum selepas ni, maknanya sebelum sembahyang dengan selepas sembahyang. Okey. So 2 rakaat sebelum subuh, sebelum sembahyang subuh. 2 rakaat sebelum sembahyang zuhur. 2 rakaat selepas sembahyang zuhur. 2 rakaat selepas sembahyang maghrib. Dan 2 rakaat selepas sembahyang isyak. Okay. So kalau boleh, total 10 rakaat. 5 kali 2, 10. Dan kalau boleh, yang ini ni, 5 jenis solat ni, kalau boleh, jangan tinggal. Okay? Jangan tinggal. Dan antara semua sekali daripada 10 tadi tu, yang paling utama sekali adalah 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum solat subuh. So Zuhur 2 rakaat. Dibina untuknya syurga. So recap balik, Zuhur 2 rakaat sebelum Zuhur ni solat sunat muakkad yang dituntut lah. Bukan dituntut lah. Yang sangat dituntut. Sangat dituntut. 2 rakaat selepas Zuhur. 2 rakaat sebelum subuh. Okay. 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum Zuhur. 2 rakaat selepas Zuhur. 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Kelebihan dia adalah dibina syurga. Masya Allah. Oh, bukannya 4 rakaat sebelum zuhur. Yang tu pun ada juga sebenarnya. Ada juga hadis yang ceritakan tentang 4 rakaat sebelum zuhur. Ada hadis cerita 4 rakaat sebelum asar. Yang tu nanti kita akan bincang, insyaAllah. Bila sampai pada tajuknya, kita akan bincang. Tapi sekarang ni kalau orang nak apply yang ni lah. Buat yang nak buat amalan ni. Yang ni yang disebutkan riwayat dia daripada Sayyidina Ibnu Umar. Sayyidina Umar kata, aku menghafal daripada Nabi SAW. Maksudnya untuk menjaga 10 rakaat daripada solat. Yang itulah 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 lepas zuhur, 2 lepas maghrib, dengan 2 lepas isyak. Okay. Kadang-kadang bila fikir balik, banyak Allah makbulkan doa saya walaupun benda tu kecil je dekat pandangan orang lain. Ustaz cakap semalam kan live, Ustaz cakap bila seseorang tu rapat dengan Allah, kadang dia tak minta pun Allah kabulkan. Jadi berlaku sahabat Izan ni, dia tak minta, tiba-tiba dia memang perlukan benda tu hari ini, Allah datangkan daripada macam manalah Allah punya keajaiban, settle, Masya Allah. Dia kata, jadi korang ni adalah orang-orang yang dekat tu. Tak minta pun dia pun tak minta, dia macam maknanya dia Masya Allah lah kan. Careless pula rasanya. Terus dia suruh didoakan bebas jerawat. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Dia minta Okay, jadi sebenarnya ceritanya dia betul, kita kadang ada benda-benda yang kita tak minta tapi Allah Ta'ala bagi. Betul. Tapi bukan bermakna kita terus overconfident lah. Lepas daripada tu tak payah minta lah. Maka rugilah kita lepas tu. Tapi diorang ni Ustaz jaga solat long time, tahajud. Yang ni bukan kaleng-kaleng lah. Dia pun tak terkejar. Ni memang Masya Allah. So no wonder lah diorang dapat kan. Tak minta. Mungkin terdetik hati Allah kabul kan. Betul. InsyaAllah. Dan diorang pun tentu banyak berdoa juga sebenarnya. Kalau diorang jenis rajin solat malam, mesti banyak juga doa diorang. Cuma doa diorang tu mungkin tak spesifik dengan apa benda yang dapat tu. Yang diorang terdetik hati tu. Kan? Tapi diorang dah doa, mungkin diorang dah baca doa fajar ni. Kan? Waktu pagi. So kalau dia dah baca doa fajar ni pada waktu pagi, dah memang ada lah dalam konten dia tu, dah ada lah tu yang dia akan terfikir tu. Kan? Diorang salah seorang yang menonton. Diorang adalah salah seorang yang menonton live ni pun. Dan diorang ada kitab. Diorang ada kitab ni. Itulah. Lepas tu macam tu juga dengan doa-doa yang lain. Mungkin mereka baca contohnya Widul Latif. Widul Latif contohnya kan.
salah satu daripada doa yang best kan dalam Wirdul Latif yang saya macam mula-mula waktu sekolah dulu saya baca Wirdul Latif ni, ada satu perkataan ni, uh, doa dia, Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair wa a'udzubika min fujaatil syarr. Maksud dia, ya Allah, aku mohon padamu kebaikan yang datang secara tiba-tiba, yang secara mengejut. Dan aku berlindung dengan engkau daripada keburukan yang datang secara tiba-tiba, yang datang secara mengejut. Adanya kita minta tu, kita minta apa-apa walaupun kadang-kadang kan kita dapat apa-apa, ya Allah, seronok kita kan. Kita tak sangka dapat kebaikan tu. Kita tak sangka benda tu kan. So tiap-tiap pagi memang minta benda tu. Memang permintaan kita sebenarnya. So siapa yang baca Wirdul Latif memang itu antara amalan dia. Saya waktu sekolah dulu dah belajar perkataan fujaah ni daripada perkataan fajaah ni maksudnya secara mengejut, secara tiba-tiba. Jadi saya macam macam ni doa dia. Jadi sampai sekarang masih ingat sampai part doa tu je kan, sampai dekat situ je macam best ni doa ni. Gitu akhirnya. Okay. Ya Allah, aku So, minta kebaikan yang contoh. tiba-tiba. Ya Allah, aku minta kebaikan tiba-tiba dan aku berlindung daripada keburukan tiba-tiba. Okay. Masya Ini antara Allah. doa dibaca pada waktu pagi, tapi bukan baca sebelum subuh. Yang ni baca lepas subuh. Wirdul Latif dibaca selepas. Kadang-kadang kita tak terfikir untuk kita Internet. Allah. line ada problem Internet. Okey dah. Okey dah kot. Okey ya. Tapi line saya pun ada problem ni. Ustaz, kalau Ustaz kat office kan dia jadi macam tu kalau kat rumah macam okey sikit. Itulah. Tapi dekat beberapa office, hari ni kan. Dekat office line dia macam agak putus-putus, tapi dia punya visual apa semua tu sangat jelas. Dia laju je. Berbanding dekat rumah, dia akan tag. Oh ya ke? Tapi tak laju dia sekarang ni. Kenapakah? Maksudnya bukan yang laju tak laju yang ni. Dia baru je Ustaz nak cakap laju terus. Bukan, maksudnya dia laju Baru tu nak demo. perbuatan tu dia jadi laju. Dekat internet, dekat Facebook, bukan dekat Instagram. Dekat Instagram sama je. Okey. Tapi tak tahulah Tak kenapa tahu internet kat ni, internet dia macam ada problem sekarang. Betul. Hijab pun krik-krik juga line ni. Dah kena apa? Tak apalah, it's okay. Mungkin. Kita nak ending dah. Itu dah, nak ending dah. So, okey je tu, kita tengah jawab-jawab soalan je kan. Ni bagus. Macam mana nak istiqamah bangun solat malam? Okay. Macam mana nak istiqamah bangun malam? Banyak. Istiqamah tak tidur. Istiqamah tak tidur tu lain Okey. Istiqamah tak tidur lain. Ni istiqamah bangun malam. Istiqamah bangun malam ni dia ada macam-macam lah perkara sebenarnya yang kita boleh amalkan insya-Allah. Dan antaranya adalah kita macam mana ni? Okay. Saya Ustaz, kena untuk semua, Ustaz dia handle 3 fan page dan IG. Instagram, Ustaz Syed Kadir punya fan page, Haliza Helmi, Nur Al-Hikmah. So, sebab itu sambil jawab, sambil tengok soalan, sambil tu memang Masya Allah tak tahu partition yang Allah bina pada Ustaz Syed ni dahsyat sangat. Tak ada, jangan cakap tu. Cuma saya tak tahu kenapa internet dekat komputer ni dia tak dapat. Sedangkan Ija dengar saya cakap Ini Ustaz, sekarang ni visual pun okey. Sedangkan saya pakai benda yang sama, iaitu wifi yang sama. Tapi dia tak dapat. Dia kata saya not connected to the internet. Itu yang pelik tu. Sekarang ni okey Ustaz. Okey, tak apa. Elok. Tak apa, kita dekat Instagram dulu. Dekat Facebook tu minta maaf lah. Siapa yang tengah tengok kat Facebook tu mungkin dia tak dapat lah apa yang kita sedang bercakap sekarang ni. Okey. Jadi kita jawab tadi kan, nak qiyamul lail, nak istiqamah. Saya ada satu doa yang saya cadangkan untuk dibaca dah banyak kali dah pun sebenarnya saya pesan untuk baca doa ni. Dan kita ada buat pun sedikit montaj ke apa video macam tu lah, bincang pasal doa ni.
antara yang kita sebutkan hari itu adalah doa yang berbunyi sebelum tidur. Sebelum tidur kita baca, Ya Allah, bangunkan aku pada masa yang engkau paling suka aku bangun dan kerjakan aku pada pekerjaan yang engkau paling suka aku bekerja dengannya. Sekali lagi. Hanya Okay, benda. kawan-kawan boleh tuliskan balik. Ya Allah. Okay, Ya Allah, bangunkan aku pada waktu yang kau paling suka aku bangun. Bangunkan aku pada waktu yang paling engkau suka aku bangun. Okay. Dan engkau kerjakan aku pada pekerjaan yang kau paling suka aku kerjakan. Pekerjaan yang paling engkau suka aku kerjakan. Jadi kalau macam nak ending ni, dia punya line pula yang krik-krik Dia yang macam blur dah. Dia dah nampak blur dah. Okey, tak apa. Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Ala kulli hal. Okey dah tu dah dekat 1 jam. Dekat 1 jam betul, kita dah live kan. Ya. Tapi memang di Facebook nampak gaya memang tak dapat diselamatkan lagi ni. Jadi dia memang dia tak dapat connect kat situ. Jadi tak apalah. InsyaAllah tu nanti kita akan tengok-tengokkan. Mungkin besok saya akan live semula di rumah, tengok apa pula dia punya perbezaan dia. Okey. Jadi cukup setakat tu insyaAllah untuk malam ni. Besok kita akan sambung amalan-amalan selepas daripada kita solat subuh pula lah. Pasal lepas ni kita akan bincangkan sembahyang subuh. Sembahyang subuh tu satu-satu perkara sembahyang subuh tu kita tak bincang lah. Nanti kita akan bincang bab solat terus. Jadi ni jawab azan. Besok kita akan cerita tentang jawab azan, jawab qamat. Lepas tu terus lepas sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh nak berdoa apa. Itu antara doa-doa yang nanti kita akan bincang. Apa doa-doa yang kita nak baca lepas daripada solat subuh. InsyaAllah. Jadi cukup setakat tu untuk malam ni. Minta maaf kalau ada line yang tak clear dan sebagainya tu. Jadi kita tangguhkan dahulu dengan sedikit doa lah macam biasa insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qutri unsa wa dhakar, Rabbi waffiqna waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama, nahza bil khair nukfa kulla syar, Rabbana aslihna kulla syu'un wa akira birridha minkal uyun, واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Jazakumullah khair Ustaz dan semua. Jumpa besok malam. Doakan supaya line clear. InsyaAllah. Amin. Bye. Jangan lupa doakan semua dan Kak Jan bebas je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Lama kita tak ngaji sama. Malam ni Kak Jan nak spend time sekejap. Kita ngaji surah Al-Mulk together. Jom. Cerah sangat tak? Tak payahlah. Tak apa. Yang penting Al-Quran. Alhamdulillah. Jom bacaan sekejap. Al-Mulk. Quran dari Ar-Rayyan. Korang buka dulu Instagram.
Buat Instagram pula dah. Buka surah Al-Mulk. Ar-Rayyan. Hijrah. Ar-Rayyan. Hijrah. Kalau dah ready, beritahu ready, okey? Waalaikumsalam warahmatullahi. Gelap pula tapi tak apalah. Kenapa Kak Je? Dah baca selepas Isyak. Alhamdulillah. Bila nak kahwin? Good question. Bila korang nak? Bila Allah tentukan lah. Okay, jom. Gelap. Apalah. Okay, ni Quran daripada Ar-Rayyan Hijrah. Kak Jar Kuala Terengganu. Ni Ar-Rayyan Hijrah. Cantik-cantik Quran dia dan best. Okay, let's do this. Ready? Check. Macam-macam filter dekat sini. Mari kita cuba. Cuba filter apa lagi. This is bad. Kita dapat capture. Saya sudah siap. Ayo mulai Kak Jar. Ayo. Allah. Meriahnya. Ni apa? Cerah sikit. Okay? Ada lagi. Allah, nak baca Quran main filter. Astaghfirullahaladzim. Jangan ikut. Ni apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, jom. Ni clear. Elok nah. Jangan tertipu. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله
وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya petunjuk rahmat. Ingatkan apa yang kami terlupa, ajarkanlah kepada kami apa yang tidak kami ketahui. Jadikan ia pembela kami, wahai pemilik alam semesta. Amin. Amin. Nak tanya kat korang, macam mana kita nak buat, macam mana kita nak buang filter yang kita tak nak guna dah, filter kat bawah. Macam mana kita nak buang daripada live ataupun IG story kita. Macam mana to remove? Sebab ada banyak filter yang macam tak nak guna dah. Oh? Gimana? Beritahu lah. Mana nak buang filter? Ini filter kau ni Korea ke apa tak? Apa dia tak nampak jerawat? Ini filter apa? Oh. Ini filter apa? Filter apa? Filter apa? Tak pernah buang. Unsafe je. Nak tanya berapa lama Heliza boleh hafal Al-Mulk dan cara hafal, ya Allah. Panjang cerita sebenarnya. Serius. Ada yang cakap unsafe tu. Tekan filter lama-lama lepas tu unsafe. Okey. Nanti Kak Jah cuba. Panjang cerita dia tapi pendek cerita, doakan ya. Sekejap letak sini sekejap. Kak Jah bukanlah orang yang memang lahir-lahir tera ngaji. Kita ada kisah-kisah kita yang memang jujurnya sampai sekarang masih merangkak lagi. Sebab tu surah Al-Mulk je. Kak Jah tak segan untuk bagi tahu sebab memang itu kenyataan. Dan memang Kak Jah mengharapkan doa daripada kalian semua agar mendoakan Kak Jah lancar baca Quran, faham Quran, dapat tadabbur Quran, dapat mengamalkan Al-Quran, dapat macam dalam hati ni dengan Quran. Kak Jah memang until now sebenarnya sangat merangkak-rangkak tapi ramai yang orang tak percaya sebab diorang tengok Kak Jah baca Al-Mulk jadi orang ingat macam Kak Jah mesti boleh baca surah lain dengan lancar. Tapi Allah Maha mengetahui ada sebabnya dan yelah kita pun ada zaman-zaman kita dulu. Jadi mengetahui surah Al-Mulk ni pun dah sangat lambat. Nak hafal pun makan tahun sebenarnya, mesti korang tak sangka. Sebab orang lain ada yang boleh hafal 5 hari dah boleh hafal. Ada yang kalau paling-paling lama 2-3 minggu. Macam Kak Jah makan tahun. So sebenarnya korang lebih dahsyat. Kira pasal Quran ni korang lebih mendahului terlalu jauh. Kak Jah memang
Jadilah story orang-orang terdekat Kak Jah tahulah bagaimana Kak Jah dengan Quran. Jadi segan nak beritahu tentang kejujuran ini, tapi memang sejujurnya memang Kak Jah masih merangkak until now, dan memang nak sangat doa korang doakan Kak Jah lancar baca Quran. Cantik buku ni, yes. Quran ni dari Ar-Rayyan Hijrah. Jadi teknik menghafal waktu tu, Kak Jah dengar Syekh Mishari Rashid dekat YouTube. So almost every night Kak Jah dengar, macam dengar lagu. Every night dengar, lama-lama terhafal. Sebab kita kan tak lancar. So melalui pendengaran macam seolah lagu tu kita boleh follow. Sebab itu bila Kak Jah record surah Al-Mulk ni mengambil masa 4 hari. Sedangkan kalau Hazani Helmi dia record surah Waqi'ah, surah Ad-Dukhan hanya beberapa jam dah settle. Kak Jah ambil masa makan hari sebab lidah tak biasa, tak tahu banyak perkara, ilmu tajwid, makhrajnya, kelancaran, nak baca sambung dan sebagainya. Terlalu merangkap. Mengesut rasanya. Ataupun baru nak start mengenali dunia. Mesti orang tak percaya kan. Tapi that's the truth. Perkara yang sebenar-benarnya. Jadi kadang-kadang Kak Jah tengok, wow, orang lain bestnya boleh baca selancar-lancarnya, selaju-lajunya, seronok tengok orang lain. Mudah-mudahan Kak Jah pun dapat juga lah, insyaAllah. Doakan. Tapi memang semua ramai yang tak percaya. Macam ya ke? Tipulah, takkanlah. Ya, kadang-kadang tak semua benda yang kita hadapi orang lain tahu. Sama macam korang lah. Cerita peribadi korang ramai je yang tak tahu kan. Tak semua kita portray dekat Instagram dan sebagainya. So bila orang request untuk surah-surah lain, doa-doakan Kak Jah tengah mujahadah untuk melancarkan. InsyaAllah. Kepada Allah. Kurniakan kelancaran dan keikhlasan, insyaAllah. Ada tengok dekat story Wani Hasrita senang sekolah sekarang tak sini. Kira-kira sedikit kalau orang macam Kak Jah punya. Ya, maybe kot. InsyaAllah. Kak Jah lawa ke Quran? Dia kan? Tak apa, baca setiap hari Al-Quran pun jangan berhenti. InsyaAllah doa-doakan, doa-doakan. Macam kita tengok kan siapa-siapa buka Quran lancar je baca. Kak Jah macam kalau orang suruh baca Quran, dah mula start berdebar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Macam mana ni, macam mana ni. Jadi orang tertentu je lah yang tahu selama ni. Tapi sekarang ni it's okay. You guys pun boleh tahu, tak ada masalah. Sebab Kak Jah memerlukan doa korang. Jadi korang setiap kali solat, setiap kali teringat, tengok Quran dan sebagainya, korang doa, ya Allah lancarkanlah Kak Jah untuk baca Quran. Berakhlak dengan akhlak Quran. Tenang macam Quran. Seronok baca Quran. Jangan lupa tau Kak Jah dan keluarga dan kita semua, insyaAllah. Kak Jah doakan juga kita orang boleh hafal baca Quran. Amin, amin, amin. Itulah Kak Jah sekarang ni Al-Mulk je. Lama bertahun juga, 7-8 tahun je Al-Mulk je. Bila nak ke surah lain tak tahulah. Adik Kak Jah sihat, dia tengah Masya Allah, Alhamdulillah sihat. Dia tengah busy dengan assignment dia. Digital Al-Quran yang Kak Jah download dalam phone tu. Apa Oh, Kak Jah sekarang ni ikut dekat Facebook. Masya Allah sangat bagus. Allah Maha mendengar kan. Bila Allah tahu hamba dia ni patut hati ngaji. Belum mahir lagi. Jadi apa nama dia? Ada kat dalam phone tu lah. Ashabrawi. Okay, korang pergi dekat The Helmis punya Telegram, Kak Jah share. Sebab diorang ni memang pukul 7 pagi, pukul 2 petang, pukul 5 petang, pukul 9:30 malam, lebih kurang macam tu. Mengaji one by one tau. One by one tu macam Tabarakalladzi biyadihil mulk. Macam tu. Jadi kita boleh follow tau. So macam sangat seronok. Lepas tu dia akan terangkan ada yang pasal ilmu tajwid. Tak silap Ashabrawi. Nanti Kak Jah post kat IG story lah, insyaAllah. Tapi kalau boleh tengok dekat Telegram The Helmis. So ada a few yang sangatlah bagus untuk kita ikut, especially orang yang level 1 macam Kak Jah ni. Naik-naik mengaji ada, Al-Baghdadi, Ashabrawi pun ada, yang tajwid pun ada juga.
Ada banyak tau dekat Facebook. Masya Allah. Memang best. So dia ajarlah satu-satu. Macam contoh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitab. So kita pun boleh lah ikut. Taklah laju sangat. So mudah-mudahan membantu lah insyaAllah. Comel, Masya Allah. Comel je tengok Kak Jah. Kak Jah mana? Tak ada Kak Jah kat sini. Kak Jah seorang je. Kak Jah tak ada H. Tenang je tengok. Moga dia doakan kami ya. Semoga ada rezeki jumpa dengan Kak Jah. Kalau tak dapat jumpa kat dunia, semoga ketemu di dunia. Macam ayat Kak Jah. Kak Jah selalu cakap juga. Kalau dalam Kak Jah punya program. Amin, amin, Rabbal Alamin. Segala puji bagi Allah. Tenang. Itu semua daripada Allah, tetapi ini menggunakan filter. Kalau Kak Jah tak guna filter, tak tenang pun mungkin orang semua blackout dan lari. Sebab akan nampak yang sebenar lah. Dengan Masya Allahnya. Malas sebutlah doa lah Kak Jah bebas jerawat. Tak tahu lah sekarang hormon ke apa ke kan. Seronok tengok Kak Jah tenang je. Masya Allah. Amin berkat doa korang. Kak Jah kan macam bulan Ramadan kan. Tengok sahabat-sahabat artis kita dan semua orang macam khatam Quran Kak Jah. Okay lah. Tak apalah. Itu antara Kak Jah dengan Allah dan simpan. Kirim salam dekat Ika dan family insyaAllah. Jadi satu buku Quran Kak Jah nak share. Tengoklah hari lain kot Kak Jah share. Quran digital tu. Daripada Ar-Rayyan Hijrah juga sangat bagus Masya Allah. Kak Jah nak challenge apa-apa. Challenge apa Kak Jah zikir apa paling sesuai diamalkan ketika stres sangat-sangat. Semalam Ustaz ada cakap tau. Kadang-kadang sampai kita tak tahu nak cakap apa kan. Sebab stres sangat. Kadang-kadang boleh sebut nama Allah macam Ya Allah, 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 Ya Allah. Ataupun boleh juga baca zikir Hasbi Rabbi Jalallah Ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Cukuplah bagiku Tuhanku Allah Tiada di hatiku Melainkan Allah Cahaya yang terpuji Selawat ke atasnya Tiada Tuhan Melainkan Allah. So boleh try zikir-zikir tu insyaAllah. Alhamdulillah Allah boleh ketemu. Korang kat korang soalan-soalan ni korang tanyalah dekat Ustaz nanti. Okay. Macam sedang jadi kerja nak kena buat. Jangan lupa doakan each other. Okay. Mudah-mudahan kita semua dikurniakan husnul khatimah dan dimasukkan ke syurga tertinggi tanpa hisab, tanpa azab. Doakan Kak Jah
Kak Jan dan kita semua benar-benar menjadi solehah wa muslihah. Yang lelaki jadi soleh wa muslih. Takut tengok keadaan sekarang kan. Sebab kita tak tahu akhiran kita macam mana. So, kadang-kadang orang tengok kita sekarang, oh Masya Allah dia okey lah, tak apalah dia ni. Padahal Allah je tahu saat kita duduk sorang-sorang apa yang kita buat. Kita ingat Allah ke atau kita buat apa kan. Kadang-kadang fikir, Jadi kalau ada terkenang kan pasal diri sendiri, rasa macam ya Allah, aku rasa macam na'udzubillah lah. Aku rasa macam aku ni makin jauh je dengan Allah. Solat dah tak ada feel, doa tak ada feel, emosi tak menentu dan sebagainya. Mesti kita rasa frust gila kan dengan diri kita. So doa-doakanlah mudah-mudahan Allah sentiasa memberikan kita taufik hidayah untuk sentiasa Allah bagi kita berada dalam jalan yang Allah redha. Hidup ni sekejap sangatlah kalau kita hanya fokus untuk dunia. Contoh, apa ni? Okay, nanti Kak Jan nak share juga yang untuk korban. Nanti korang boleh buat korban, insyaAllah. Kak Jan akan sharekan dengan korang bagaimana cara untuk buat korban. Jangan lupa tau, kita buat korban every year sebab itu adalah korban ni benda yang susah lah. Contoh, kalau orang yang super duper kaya, dia korban RM350 sebahagian contoh. Dia tak rasa apa-apa kan. Tapi kalau macam orang tu dia kumpul setahun nak dapat RM350 tu memang 360 hari dia kena kumpul. So benda tu mungkin di sisi Allah lagi, Allah alam kan, lagi dahsyat sebab apa? Struggle, usaha nak dapatkan satu perkara tu bukan senang. Itu namanya korban. Jadi kalau kita rasa macam kita berkira-kira dengan Allah, kita takut-takut Allah na'udzubillah berkira-kira dengan kita. Jadi percayalah, kalau kita tak berkira-kira dengan Allah, macam Ustaz cakap tadi, tiba-tiba kita tak minta pun Allah bagi. Sebab apa? Sebab kita buat kerana Allah betul-betul. Kak Jah ada, okey sepatutnya, tapi Allah alam tengah menunggu panggilan jugalah. Kalau ikutkan ada, bahkan nak pergi tetapi tengah menunggu lagi macam mana kebenaran untuk keluar negara. Doakan serius rindu gila. Kat zaman macam mana nak balance dunia akhirat. Balance dunia akhirat ya. Sebenarnya korang boleh bagi juga kata motivasi, perkongsian kat sini. Kita sama-sama belajar. Kadang-kadang korang, bukan kadang-kadang, korang lebih Masya Allah, lebih layak untuk berkongsi, memberi peringatan, memberi motivasi juga, inspirasi kepada Kak Jah. Kak Jah ni insan lemah, banyak benda tak tahu, banyak benda kelemahan. So kadang-kadang bila kita cakap, korang lebih Masya Allah. Okay? Okay lah korang, I need to go. Jumpa lagi besok malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.